Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan oleh Allah kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita menunaikan amal ibadah. Di samping kita diberikan peluang untuk dapat kita menuntut ilmu pada malam ini, dan insya-Allah hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita akan menyambung semula pembelajaran kita melalui pengajian kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Dan sambungan pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 279 berkenaan dengan semasa bumi digegarkan. Disebutkan oleh penulis mengenai gempa yang akan menggegarkan bumi ini, maka bukan semestinya didahului ianya oleh tiupan sangkakala yang pertama, kerana kita sering melihat bagaimana bumi dengan segala apa yang ada di atasnya seperti gunung dan air laut itu bergoncang digegarkan oleh gempa, dan perahu di lautan yang terhempas ke kiri dan ke kanan ketika ombak yang besar berlanggaran, sekalipun tiada padanya tiupan sangkakala. Maknanya bila menyebutkan berkenaan dengan tanda kiamat, ketika berlakunya peristiwa sebelum beberapa ketika ditiupkan tiupan yang pertama. Tiupan sangkakala ni dalam Quran dipanggil dengan dua perkataan. Satu namanya nafkhah, satu lagi dinamakan as-sur. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran, jumpa perkataan nafkhah ataupun perkataan as-sur, jadi maksud dia merujuk kepada tiupan sangkakala. Maknanya sama je. Bahasa Melayu maknanya sama, tapi dalam bahasa Arab nafkhah tu maknanya hembusan yang kuat, tapi kalau as-sur maknanya adalah tiupan yang menghancurkan. Okey. Cuma kata penulis kita, sebelum berlaku tiupan itu akan berlakunya beberapa gempa yang dahsyat. Seperti mana yang kita maklum, Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita tentang ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat itu yang Nabi sebut, tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah terjadi beberapa perkara yang mendahuluinya. Sebab itu kata Syekh Yusuf Al-Wabil, tanda kiamat ni ada tiga. Satu dipanggil sebagai tanda kecil, yang kedua dipanggil sebagai tanda pertengahan ataupun dipanggil sebagai tanda besar, yang ketiga dipanggil tanda yang paling besar. Ini bukan qalqalah tuan-tuan, jangan tertukar pula. Ya, ada wusta, kubra apa semua ni. Ini tanda kiamat. Ya. Dan di antara ciri-ciri tanda kiamat itu yang Nabi SAW nyatakan adalah kuthratu az-zalazil. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga banyaknya terjadi gempa. Gempa ni terjadi di mana-mana. Ya. Baik gempa itu dengan makna tsunami, atau gempa itu dengan makna puting beliung yang menggegarkan, ataupun gempa itu merujuk kepada bumi yang mendap atau gunung yang
apa kita panggil, gunung yang macam tanah runtuh itu, ya, gunung yang runtuh, seumpama dengannya, maka itu termasuk daripada tanda-tanda kecil. Jadi nak dikhabarkan oleh penulis di sini, yang kita duk tengok tanda-tanda itu bukan kehancuran yang boleh kita gambarkan semasa ditiup sangkakala. Tak sama tuan-tuan, tak sama. Jadi Imam Qurtubi nak bagi tahu, apa yang kita tengok dahsyatnya tsunami, macam mana yang berlaku dekat apa tu dulu, lupa dah pula, bukan Aceh, yang satu lagi, Palu. Apa yang berlaku di Palu misalnya, dan juga apa yang terjadi di mana-mana, itu tidak boleh dijadikan sebagai tafsiran macam mana gempa dikala terjadinya tiupan sangkakala. Tak boleh nak ibaratkan macam tu, kerana tanda itu adalah amat kecil jika nak buat comparison, tak boleh, ya. Baik. Akan tetapi gempa yang dimaksudkan di sini adalah gempa sebagai pendahuluan menjelang akan berlakunya hari kiamat, dan menjadi salah satu syarat daripada sekian syarat yang menjadikan tibanya hari kiamat. Macam mana dahsyatnya tuan-tuan gempa masa tiupan sangkakala ni? Kita tengok ayat Quran. Allah berfirman, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Di antara tanda-tanda dahsyatnya goncangan bumi itu, kamu melihat bagaimana gunung-gunung itu suyyirat, dijalankan. Maknanya gempa itu menyebabkan gunung-gunung akan tercabut dan dia akan berjalan. Dia akan berjalan. Seperti mana kelajuan gunung itu berjalan? Tengok ayat Quran lain, yang mana Allah kata, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Allah jadikan gunung yang tercabut, yang memasak bumi itu, wal jibala autada, bumi yang memasak, gunung yang memasak bumi itu tercabut keluar, dan dia akan berterbangan, dan kecepatan gunung itu berjalan adalah seperti kecepatan kapas ataupun daun, bulu-bulu binatang yang telah dihembuskan oleh angin yang kencang. Tuan-tuan bayang tu, agak-agak gunung berapa tan? Tu. Kalau kren yang nak korek gunung tu pun dah bertan-tan, gunung Allah Ta'ala buat ni, tuan-tuan, tak tahulah berapa tan. Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui. Kita nak ada alat, nak buat alat, nak sukat gunung berat mana pun tak mampu nak buat alat tu. Bayangkan gunung yang seberat itu berjalan, tercabut keluar daripada permukaan bumi, dan ia berjalan melanggar apa sahaja dengan kecepatan seperti bulu binatang ataupun kapas yang telah ditiupkan oleh angin yang kencang. Tak boleh bayang. Ini satu gempa yang amat menakutkan, satu gempa yang amat dahsyat. Inilah bala yang paling besar, azab yang paling besar Allah timpakan di akhir zaman. Yang mana yang akan mendapatkan bala dan azab ni siapa tuan-tuan? Orang kafir yang hidup di akhir zaman itu. Orang beriman memang Allah Ta'ala pelihara mereka, tidak melihat azab ini, apatah lagi merasai dan melaluinya. Itu kelebihan orang Islam. Allah matikan dema dulu, kemudian Allah biarkan mereka yang kufur pada hari kiamat melihat bagaimana Tuhan yang maha berkuasa menghancurkan alam ni. Dulu saya teringat orang cakap, pasal apa orang takut ke Amerika? Jepun takut ke Amerika lepas perang dunia? Disebabkan kerana Amerika ada nuklear. Sebab itu Korea Utara pun nak buat nuklear. Semua kejar nak buat nuklear, tuan-tuan. Saya nak tanya, kalaulah semua manusia bergabung atas muka bumi ni, yang cerdik, yang hebat, yang pakar, semua pakar bergabung daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak mereka hancurkan bumi?
Kalau kita bangga, wih takutlah ada nuklear, sekali letak hancur, berapa kilometer boleh hancur. Di situ pun kita dah ada rasa takut kepada kuasa besar veto dunia ni. Saya tak faham kenapa manusia tak boleh rasa takut pada Tuhan. Bukan takat nuklear boleh hancurkan, takat mana? Hiroshima tu ya hancur, bukan satu je pun hancur, pun orang dah kecut perut dah. Ni Allah Ta'ala boleh hancurkan seluruh alam sejagat ini berapa lama tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca dalam hadis riwayat At-Tirmizi, baru ni saya buat tafsir, jadi saya terbaca jumpa hadis tu yang mana Nabi sebut hari kiamat ini terjadi pada hari Jumaat. Bila? Hina tatlu'u syams, ketika matahari terbit pada hari Jumaat. Maknanya sebelum subuh, belum ditiupkan sangkakala. Habis je masuk je waktu syuruk, keluar saja matahari, matahari yang keluar itu tidak lagi bercahaya. Idza syamsu kuwirat, Allah Ta'ala dah tarik cahaya dia. Kita nampak ada benda terbit keluar tapi tak mengeluarkan cahaya. Dan ketika itulah barulah ditiupkan padanya sangkakala. Ditiupkan padanya sangkakala. Dan Nabi sebut daripada keterbitnya matahari hatta taghrabaha, sehinggalah matahari itu terbenam. Maknanya kalau tuan-tuan tengok daripada syuruk nak sampai kepada maghrib, kita ada berapa jam? Berapa jam belas-belas kot ada kan? Ke tak sampai belas? Syuruk kita 7-10 kan? Letaklah aku 7 lah senang. 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 jam lah. 12 jam setengah. Maknanya dalam 12 jam setengah itu seluruh alam ni telah jadi kosong. Walhal Allah boleh menghancurkannya sekelip mata pun. Boleh Allah buat. Tapi Allah tunjukkan kehancuran tu tak sekelip mata. Allah tunjuk satu-satu. Sebab tu kalau tuan-tuan baca ayat Quran, bila Allah cerita tentang kiamat, Allah kata bila laut telah menjadi api, bila kubur telah terbongkar, langit telah retak. Allah kenapa tak sebut semua sekali hancur? Senang. Tak, sebab Allah nak suruh orang kafir tengok satu persatu macam mana alam itu dihancurkan. Ya. Dan tuan-tuan tengoklah atas muka bumi ini tak ada lagi sesuatu kekuatan yang boleh merosakkan alam ini. Manusia hidup berapa lama dah atas muka bumi ni? Macam-macam kerosakan dah manusia buat, tak rosak pun alam ni. Rosaklah tapi kesan tu ada. Namun tidaklah sampai ekosistem alam itu terganggu. Ini nak tunjukkan bagaimana kuasa Allah Ta'ala dan bagaimana kekuatan malaikat yang diciptakan oleh Allah, yakni malaikat Israfil ketika meniupkan sangkakala. Tu baru malaikat tiup hancur tuan-tuan. Kalau ditampornya gitu, tak tahu jadi apa. Ditiup trompet saja pun alam dah hancur. Ya. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebab tu kita tengok hari Jumaat, daripada terbit matahari sampai terbenam matahari, itu adalah waktu yang paling mustajab. Sebab tu Nabi kata hari yang paling terbaik dengan terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Maknanya terbit saja matahari, dalam semua hari yang paling terbaik adalah hari Jumaat. Sebab bila terbit saja matahari, maknanya tuntutan kita untuk pergi kewajipan menunaikan salat Jumaat itu sudah pun wajib, kerana kemuliaan pada hari tersebut. Hari yang Allah telah pilih sebagai hari untuk dijadikan ia sebagai hari kehancuran alam ini. Dan dalam hadis tu disebutkan wa kullu hayawanin musayyikhatun laha illal ins wal jin. Nabi sebut
semua makhluk atas muka bumi ni setiap hari Jumaat mereka akan takut, melainkan manusia dengan jin saja. Manusia bila terbenamnya matahari hari Jumaat, mereka suka tuan-tuan. Pasal apa? Weekend cuti. Dia bukan fikir kiamat, dia fikir cuti. Esok Sabtu, Saturday cuti. Ada kenduri, ada itu, boleh pergi itu, boleh pergi ni. Nampak? Hayawan Nabi sebut dalam riwayat hadis ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Nabi sebut semua hayawan masuk je Jumaat kecup perut, takut. Kita tak nampak lah takutnya hayawan tu, sebab Allah bagi hayawan tu tak boleh bercakap dengan kita, kita tak faham bahasa dia. Tapi itulah hakikatnya, yang mana setiap hari Jumaat hayawannya akan takut. Takutnya mereka kerana walaupun mereka tak berakal, bukanlah mukallaf, tapi mereka paling kurang ada rasa takut pada hari kiamat. Yang mukallaf ada akal ni, yang ni yang selamba je. Ya. Baik. Kemudian tuan-tuan, Al-Qamah dan Asy-Sya'bi berkata gempa adalah salah satu syarat atau tanda berlakunya hari kiamat, dan gempa itu berlaku terjadinya di dunia ini. Demikian yang dinukilkan oleh Al-Qushairi yang berkata maksud tiupan untuk mengejutkan itu adalah tiupan yang kedua, iaitu tiupan yang membuat orang mati menjadi hidup kerana terkejut sambil berkata, siapakah yang telah membangunkan kita daripada tidur ini? Yang kita duk baca dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Ya, celakalah siapa yang telah membangunkan kami daripada tempat pembaringan kami. Tempat baring tu maknanya kubur. Ya, maknanya kubur. Jadi alam ni setelah mana ketika mana ditiup sangkakala yang pertama yang kita dah bahas sebelum ni, yang namanya adalah tiupan rajifah. Idza rujjatil ardu rajja, itu maksud rajifah. Rajja maknanya kita goncangnya dengan goncangan yang sekuat-kuatnya. Ya, sekuat-kuatnya. Ya. Tuan-tuan bayangkan ya, dunia ni kan dia berputar dengan kelajuan, dia mengelilingi di mana tempat yang telah Allah sediakan padanya, dia punya falak laluannya. Tapi ada tuan-tuan rasa pening tak? Ya? Ada tak kita rasa macam tak stable? Macam bergerak benda ni. Saya pernah main apa benda tak tahu. Kalau dululah sebelum PKP tu, masuk dalam satu bola tu kan, kita duduk dalam tu, dia guling-guling. Pening tu tak, keluar mabuk. Ya? Tapi nak tengok kuasa Allah Ta'ala, Allah jadikan bumi ni bergerak, bumi ni berjalan. Tetapi dengan rahmat Allah, kita semua tak rasa apa. Kita boleh jalan macam biasa. Kita rasa macam bumi ni statik, dan yang seumpama dengannya, kita rasa bumi ni mendatar, walhal bumi itu tidak bersifat sedemikian. Ya, maknanya nak menggambarkan kepada kita bahawasanya di hari terjadi kiamat, satu rahmat yang Allah turunkan di dunia itu telah Allah cabut. Tuan-tuan tahu tak, satu kan tuan-tuan bisa dengar dalam satu hadis sahih yang mana Nabi sebut dalam riwayat tak silap saya dalam hadis Muslim, yang mana Nabi menyatakan innallaha khalaqa mi'ata rahmah yauma khalaqas samawati wal ard. Allah telah menciptakan 100 kasih sayangnya. Allah sendiri maha pengasih, tapi Allah cipta lagi kasih sayang. Dan lepas Allah cipta 100 kasih sayang Allah, baru Allah cipta langit dan bumi. Kuliah sebelum ni saya ada cerita kat tuan-tuan, penciptaan bumi lebih lama daripada penciptaan langit. Boleh rujuk dalam surah Fussilat, Allah cipta bumi 4 hari, Allah cipta langit 2 hari, Allah cipta arash 1 hari. Padahal arash tu yang paling besar, tapi 1 hari je.
Bumi adalah planet antara yang paling kecil, tapi Allah buat 4 hari. Langit dan planet-planet yang lain 2 hari. Kenapa 4 hari? Allah kata dalam Quran, wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Kerana Allah nak jadikan bumi ni berkat, Allah nak bagi pilih mana-mana tempat yang berkat, dan Allah nak tentukan di manakah kadar rezeki-rezeki manusia di bumi ini. Sebab tu sampai kiamat rezeki manusia tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus, ada saja. Itu nak menunjukkan gambaran dia. Dan kemudian tuan-tuan lihat, masa Allah nak turunkan, ni bila? Lepas Allah cerita langit dan bumi ni, daripada 100 rahmat Allah tu, Allah turunkan satu saja. Masa bila Allah turunkan satu tu? Yang ni pun ulama bincang. Sebelum Nabi Adam turun, jin telah pun duduk terlebih dahulu berkampung di bumi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Jin dalam riwayat yang dinukilkan daripada sahabat dan tabi'in seperti Dhahhak, jin telah duduk di bumi ini selama, disebutkan dalam riwayat tersebut disebutkan 1000 tahun. Alfu amin, maknanya jin penduduk asal bumi 1000 tahun duduk, dan mereka buat kerosakan di daratan sebanyak-banyaknya. Barulah Allah menciptakan manusia. Yang tu yang malaikat komplain. Bukan komplain lah, malaikat nak tanya, pasal apa pula nak cipta lagi? Yang duduk kat bumi tu pun dia buat kacau dah tu. Kerana malaikat tengok karakter manusia ni, ada nafsu sama jin, ada akal sama jin, bersuka bersosial sama dengan jin, makan dan minum sama dengan jin, memang serupa dengan jin. Yang tak serupanya rupa je. Jin pun ada otak juga. Kalau tak ada otak, tak dapat dia nipu kita, tuan-tuan. Dia pun cerdik juga. Dia ada yang skor 4 flat, anugerah dia pun dapat, bukan kita je. Dia pun cerdik. Baik, nak kata jin tak cerdik, tuan-tuan, sampai orang yang profesional pun boleh cium kaki ayah pin. Nak katakan lebih PhD nya jin tu daripada orang yang profesional ni. Tu nak ceritanya tu. Baik, jadi bila jin dah buat kerosakan, masa tu di bumi ini Allah belum menurunkan rahmat. Sebab tu berlaku bermacam-macam, sehinggalah ulama menyatakan dikala Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi ini, Allah turunkan bersama dengannya satu rahmat. Allah turunkan bersamanya satu rahmat daripada 100 rahmat itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, dengan satu rahmat itu ia berlanjutan sampailah ke tiupan sangkakala, barulah Allah ambil balik rahmat yang satu itu. Berapa lama Allah Ta'ala itu bersifat pengasih kepada hambanya di bumi ini? Agak-agak kita sifat kasih kat isi berapa lama? Tak ada harapan. Mula kahwin, bukan main. Dah tua kasih makin kurang. Nampak tu kan? Anak kita masa kecil kasih kat kita, sayang abah, nak keluar cari abah, nak balik cari abah, nak tidur cari abah. Elok dia besar, abah pun tak nampak dah. Kasih manusia tak lama, tuan-tuan. Ya, tak lama. Ada satu hamba Allah saya jumpa dekat saya kuliah kat sana, dekat 17. Isteri dia meninggal accident, microslip, pum, tak pakai seat belt, habis. Dia kata, Ustaz, isteri saya tu Allah, cerita macam-macam, saya takkan cari pengganti. Saya sumpah demi Allah, saya terkejut. Saya kata, mesti isteri dia baik ni. Tak sampai setahun telefon saya, Ustaz, bagaimanakah cara untuk membayar kafarah sumpah?
Nampak? Semua semua sembang je tuan. Oi, masa baru mati kaulah kekasih awal dan akhir. Siap nyanyi lagu Jamal Abdillah. Kan? Tak sampai setahun, kasih hilang lah. Nampak tu? Itu sifat manusia. Dia tak boleh lama. Sedangkan Allah Ta'ala, manusia buat macam-macam. Kata Allah ada anak lah, kata ada Tuhan lain lah, mengatakan Nabi lah, mengata kepada Allah. Rahmat tu masih berjalan sampailah di penghujungnya. Yang Allah Ta'ala kendaki sudah sampai masanya, maka Allah perlu ambil balik satu rahmat itu. Ini satu benda yang kita nak kena belajar, yang kita nak kena faham bagaimanakah Allah Ta'ala menyantuni hamba-hambanya. Ya, baik. Dalam surah An-Naml ayat 87 Allah berfirman, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiupkan, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka itu datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ini As-Sur. Tengok perkataan As-Sur, yakni tiupan yang dimaksudkan di sini adalah tiupan yang kedua, bukan tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua ni tiupan yang membangunkan, yang mengejutkan manusia apabila terjaga daripada tidurnya, ataupun yang tidur di dalam kuburnya. Yang tidur tu umpama macam orang mati dalam kubur tu, macam orang tidur dalam kubur. Sebab orang yang beriman, lepas dia dah habis jawab soalan Munkar dan Nakir, disuruhkan kepadanya tidur. Rehatlah kamu. Dia tidur sampailah sangkakala ditiupkan. Tapi tak adalah menjang tidur je. Nak cerita, adalah juga mereka ziarah, disebut dalam hadis mereka ziarah sesama mereka. Tapi maknanya ada juga masa yang mana mereka itu beristirahat. Ya, bila mereka terjaga balik bila ditiupkan sangkakala yang kedua. Sebab tu Nabi ajar kita satu doa dalam hadis Bukhari dan Muslim, man ta'ara minal lail. Ni bukan terjaga daripada tidur dalam kubur, tuan-tuan. Ni kalau kita terjaga daripada tidur lena kita. Tuan-tuan tengah tidur, tiba mimpi benda pelik-pelik, atau tak mimpi pun, tiba-tiba terjaga sendiri. Jaga-jaga tengok, 2 pagi awal lagi ni. Tidur baliklah. Kita set pukul 4, kita terjaga pukul 2. Jangan jaga tu terus kita tidur balik gitu saja. Nabi ajar, wa man ta'ara minal lail, siapa yang terjaga di tengah malam, jangan dia pejamkan matanya hatta yaqul, sehingga dia berkata perkataan ini. Sehingga dia berkata perkataan ini. Nabi ajarkan, dia kata, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma ghfirli. Lepas tu dia tidur. Itu saja, tuan-tuan. Baca sekali. Nabi tak kata membaca 20 kali. Nak lambat lah, nampak gaya ni, tidur dululah, tak kena nak habis 20 tu. Baca sekali. Nabi kata fa'in du'it, kalau dia baca maka diterima bacaannya, kutiba lahu, dituliskan baginya. Maknanya dituliskan apa? Dah dituliskan baginya pahala qiyam tu. Walaupun dia jaga-jaga tengok, subuh dah dapat. Tapi kalau dia jaga juga pukul 4.30 ke apa ke, dia bangun pula, dapat 2. Dapat 2. So tu lepas habis tu Nabi kata fa in qama wa shalla, tapi kalau lepas tu dia bangun, dia solat, qubilat, maka diterima dan diberikan padanya 2 ganjaran. 2 ganjaran. Kita dah umur-umur meningkat ni biasa selalu terjaga di malam hari. Sama ada kita jaga nak buang air ke, tak kisahlah. Bangun sebelum nak tidur, baca yang tu dulu, baru tidur, sambung tidur balik.
terjaga sebab nak minum air ke, tak kisahlah. Terjaga sebab terkejut ke, terjaga sebab jatuh katil ke, ikutlah, asalkan terjaga, ya. Yang takutnya kalau tak jaga je, tuan-tuan. Tiupan yang kedua itu menggegarkan dan mengejutkan mereka. Terdapat juga riwayat yang menyatakan bahawa gempa itu akan berlaku sebelum hari kiamat, iaitu pertengahan bulan Ramadan, sesudah itu matahari terbit daripada barat. Yang mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj pada ayat yang kedua, yang mana Allah menyatakan, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusukan anaknya daripada anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tapi azab Allah Ta'ala itu yang sangat keras. Ulama bincang. Okey, tadi disebutkan gempa yang dahsyat itu terjadi pada pertengahan bulan Ramadan. Itu memang ada riwayatnya, tetapi riwayatnya tidak berapa kukuh. Disebutkan tanda-tanda kiamat itu, ini beberapa riwayat lah yang dikatakan demikian. Pertama, dia kata berlakunya gerhana bulan atau matahari di pertengahan Ramadan. Itu satu. Ada yang menafsirkan pertengahan Ramadan itu, katakanlah Ramadan ada 5 minggu, maknanya Ramadan tahun itu Jumaat dia ada 5, dan dia jatuh yang Jumaat yang ketiga, bukan sebab Jumaat 1, 2, Jumaat ketiga tengah, 4 dan 5 itu di hujung akhir. Maknanya Ramadan yang tuan-tuan cari Jumaat dia ada 5, so dia jatuh kat tengah. Itu ada yang tafsir macam tu. Ada yang kata gempa yang dahsyat yang saya cerita kat tuan-tuan 3 di timur, di barat dan di sebenarnya tanah Arab, dia berlaku pada bulan Ramadan. Sebenarnya waktu itu tidak sahih, tapi kejadian gerhana bila nak berlaku wallahu alam, dan gempa yang 3 seluruh dunia ini juga benar, cuma tak disebutkan bila ia berlaku, ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.